Salam geng, racun kali ni kita ada barang baik tau. Barang yang ramai nantikan, adakah model ni bakal jadi flagship killer terbaru? Kita tak tahu, kita akan tengok nanti. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu korang untuk model kali ni, Poco F5 series ni didatangkan dengan dua version. Ada Poco F5 yang biasa, yang tu pun dah power spec dia, dan juga ada model yang Pro, of course lagi powerful. Yang mana untuk model Poco F5 Pro ni ada chipset baru lah. Dia tak pakai chipset yang sama macam 2 tahun lepas, Poco F4 dan juga Poco F3. Yang mana model ni chipset yang guna pakai ni memang best, antara chipset favourite saya lah. Sedap gaming, sedap untuk buat tugasan harian. Bateri pun katanya yang paling besar lah kalau kita compare dengan F-series yang lain. Dia sumbat dekat dalam ni. Kamera pun steady sebab dia support OIS, lepas tu ada juga EIS. Dan dia punya screen kali ni pun dia ada upgrade benda baru. So kalau korang nak tahu kan apa yang menarik pasal phone ni, berapa harga, jom kita mulakan racun sekarang. Okey, kita akan mulakan video kita dengan sesi unboxing dulu. Kita nak tengok apa je yang Poco bagi dalam kotak Poco F5 Pro. So untuk kotak, rekan kotak ni masih sama macam Poco F3, Poco F4 kan, dari kombinasi warna hitam dan juga warna kuning. Ada branding Poco dekat sini dan tulisan Poco F5 Pro yang agak besar warna kuning lah. So di bahagian sisi kanan dan juga sisi kiri ni macam korang nampak tulisan Poco F5 Pro. Lepas tu di bahagian atas dekat sini ada variant yang kita dapat lah. 12GB RAM dan juga 256GB ROM. Untuk Poco F5 Pro kali ni ada version 8GB dan juga 12GB RAM. Untuk storage tu tak silap saya paling besar 512GB dan warna dia ada warna hitam dan juga warna putih lah. Untuk warna hitam ni saya perasan dia ada design lagi menarik, macam ada carbon fiber look dekat bahagian sisi kanan dan kiri. Untuk warna putih ni tak silap saya clean, minimal je. So kita akan buka dan tengok nanti macam mana. So once korang buka macam biasalah, kotak bawah dia ni warna kuning. Lepas tu ada tulisan Poco dekat sini, dekat belakang ni tak ada tulisan apa pun. So bila korang buka je ni ada satu lagi kotak kecil, yang mana kat dalam ni ada benda-benda normal. So korang akan nampak lah ada SIM tool ejector sekali dekat first. Bila korang buka tu, korang akan nampak dekat sini, standard je design dia. So dekat dalam ni apa je lagi yang ada, kita akan cuba tengok. First kali korang akan nampak ada casing silikon biasa, transparent. So kita akan buka dulu yang ni, kita akan tengok tu macam mana. So design macam ni. Okay. Next, dalam ni apa je lagi ada? Of course ada manual dan juga warranty card lah. So macam korang nampak kan. Next kita akan beralih kepada Poco F5 Pro. Dekat sini macam korang nampak ada 4 spek highlight yang tertanam dekat model terbaru ni. Dia pakai Snapdragon 8 Gen 1. Chipset ni memang saya suka gila, banyak benda yang best. So untuk dia punya processor, lepas tu untuk dia punya screen, lepas tu adalah benda baru ditambah kamera, kita akan bahas sekejap lagi lah. So kita akan terus go through, tengok apa je ada dekat dalam kotak. Next dalam ni macam saya inform kat korang tadi, kita dapat warna putih. So untuk warna putih ni, dia punya design tu memang nampak sangat-sangat minimal, clean je. Tak fancy sangat pun design belakang ni macam yang korang nampak ni. Okay, so kita akan terus tengok apa je ada lagi dalam kotak. Next dekat dalam ni kita dapat adapter pengecasan 67W dibagi sekali dalam kotak. So korang tak perlu nak beli asing dekat sini. Dan terakhir ada dia punya kabel pengecasan USB-A to USB-C lah. Dari segi reka dekat sini rasanya tak ada apa yang special lah. Tapi kalau kita compare dengan model lain, apa yang membezakan Poco F5 Pro ni ada dekat bahagian modul kamera. Saya perasan untuk modul kamera kali ni kan, selain ada rekaan yang petak macam ni, dekat bahagian sisi kanan dan kiri ni dia macam ada shape something lah. Dia still pakai triple camera setup dekat situ. Dan untuk Poco F5 Pro ni demo tu macam Poco F3, sebab kiri kanan dia tu dia bukan jenis flat tapi jenis melengkung. Kelebihan pakai body jenis melengkung ni, bila kita pegang tu lebih terasa grip dan lebih nampak premium lah dekat sini. Untuk finishing belakang tu jenis glossy. Saya agak kurang sikit lah dengan glossy ni sebab akan senang memerangkap cap jari korang. Beralih ke bahagian sisi kanan frame, korang akan nampak lah memang sangat clean. Tak ada lubang, tak ada button. Kalau kita tengok kat bahagian atas, dekat situ ada IR blaster untuk jadikan phone ni sebagai remote lah. Standard lah untuk phone Xiaomi, untuk Redmi, Poco ni. So di bahagian sisi lain korang akan nampak ada lubang speaker. Model ni actually dia support stereo speaker. Satu lagi dekat bahagian bawah ditune by Dolby Atmos. So korang boleh expect lah bunyi dia macam mana kan. Lepas tu ada lubang pengecasan. Lepas tu kat situ ada lubang mic dan juga ada SIM tray menyokong dual SIM. Dia tak support micro SD card tambahan. Di bahagian sisi lain korang akan nampak lah ada volume rocker dan juga ada power button. Yang mana untuk phone ni sendiri, dia support IP rating IP53 kali air dan debu. Beralih ke bahagian hadapan, dekat bahagian screen dekat sini actually lebih kurang sama je macam Poco F series yang lain. Bersaiz 6.67 inci, dia support 120Hz untuk refresh rate, 480Hz touch selfie rate dan juga pakai panel AMOLED, of course screen jenis berlubang dekat tengah. So apa je yang baru? Kali ni diorang top up sikit lah resolution daripada Full HD Plus tu jadi W Quad HD Plus. Kelebihan kalau kita pakai resolution macam ni, dia punya quality tu dia akan double clear lah berbanding Full HD Plus. So bila korang nak lain movie, lain gaming tu, detail tu korang akan nampak lebih pop up.
Selain tu untuk brightness kali ni pun boleh kata yang paling tinggi yang Poco letak dalam F-series, which is 1400 nit, sangat memudahkan untuk penggunaan di bawah cahaya matahari. Untuk dagu dia pun saya perasan nampak lebih minimal lah, walaupun bezel sekeliling dia tu tak berapa nak simetri. Next, untuk extra feature, skrin dia support teknologi Dolby Vision, ada DCI-P3 Wide Color Gamut, 1920Hz PWM debigging dan juga pakai perlindungan kaca Corning Gorilla Glass 5. Kalau before ni lah, masa pelancaran Poco F4 kan, saya perasan agak banyak juga user yang komplain, yang kecewa dengan model tu, bukan sebab tak bagus ke apa, tapi Poco dia just duplicate chipset yang ada dekat Poco F3 Snapdragon 870, dia sumbat dekat dalam Poco F4. Tapi kali ni kan, seriously mungkin korang boleh consider Poco F5 Pro dia pakai chipset flagship favourite saya lah, yang mana dia pakai Qualcomm Snapdragon 18 Gen 1 4nm binaan TSMC. Chip ni kan dihasilkan untuk improve lah kelemahan yang ada dekat Snapdragon 8 Gen 1 yang kita tahu terkenal dengan isu overheat. Jujurlah cakap, performance ni boleh kata memang sama macam phone lain yang saya try yang pakai chipset yang sama tu, memang powerful untuk korang buat kerja, multitasking, kerja harian, edit video, render ke, rekod 4K ke, memang tak ada masalah. Even korang rekod 4K 60fps selama 30 minit pun dia tak ada force close sebab overheat ke apa tau. Kalau gaming pula, korang nak main PUBG 90fps tu memang kacang je. Frame rate memang sangat stabil, dapat maintain atas 80fps, phone pun tak panas. Dalam 40 minit gameplay saya main tu kan, suhu dia main sekitar 39 ke 40 degree macam tu, dengan battery drop lebih kurang dalam 16%. Macam mana pula untuk play Genshin? Nak main rata kanan 60fps enable tu pun memang tak ada masalah. Chip ni dapat handle dengan baik tanpa overheat dan juga FPS drop yang melampau lah. Saya dah try dah main dalam dua keadaan. First kali saya main dalam keadaan bilik beraircon, dalam 40 minit gameplay macam tu, suhu cecah paling tinggi 41-42 degree. Even korang lawan banyak enemy dalam satu masa lebih daripada 4 pun memang tak ada masalah. FPS dia tu boleh kata sangat-sangat stabil, dia tak ada drop. Tapi kalau korang gaming dalam keadaan aircon korang tak pasang, korang just pasang kipas macam tu, agak panas sikit lah. Suhu boleh cecah dalam lebih kurang 44 degree untuk 40 minit macam tu. Walaupun agak panas sikit tapi masih okey lah, tak overheat. Cuma kalau suhu tu naik sekitar 44 degree macam tu, kalau korang lawan lebih daripada 3 enemy tu, memang terasa lah FPS dia agak drop sikit. Tapi tak adalah macam lag ke stuttering ke apa, tak ada stuck ke apa, memang sedap lagi korang nak main. Cooling system dia daripada pengalaman saya, kita nampak lah memang sangat-sangat membantu. Dia support juga Dynamic RAM Expansion 3.0, RAM pula jenis LPDDR5 dengan 2 pilihan memori, dan storage UFS 3.1 dengan storage tertinggi 512GB tanpa sokongan microSD card tambahan. Beralih ke bahagian kamera, phone ni masih pakai triple camera setup yang sama dengan kombinasi 64MP untuk main kamera, ada 8MP untuk ultra wide angle dan juga 2MP untuk macro sensor. Untuk selfie agak drop sikit lah, kalau before ni dapat 20MP untuk front camera, kali ni dah pun jadi 16MP. Tapi at least ada fungsi HDR lah, walaupun masih pakai 1080p recording. Kualiti kamera ni memang nampak lah Poco punya style. Kalau daylight tu memang nampak clean, nampak terang, ada detail, dynamic range pun ok, warna pun pop up, tekstur awan apa semua tu memang kita nampak lah. Tapi kalau korang zoom gambar tu, boleh kata kantoi lah, agak bernoise, detail pun out. Tapi boleh kata jarang lah orang ambil gambar ni dia nak zoom gambar yang ada tu kan. Kualiti ultra wide pula agak berbeza sikit lah dengan main, agak drop dia kualiti. Tapi overall kamera dia dah cukup ok lah untuk social media posting. Speed shutter pun laju untuk daylight kan. Paling saya suka, video dia memang stabil sebab 4K dan juga 8K recording, support OIS dan juga EIS. Oh ya, this time untuk model ni diorang dah pun letak sampai 8K recording untuk yang memerlukan. Bateri ni rasanya kan, kalau dalam siri F ni, Poco F5 Pro ni kan, Poco sumbat bateri yang paling besar tau, 5160mAh. Dari pengalaman saya pakai tu, dalam beberapa hari macam tu, saya boleh katakan kalau ketahanan bateri phone ni agak impresif tau. Saya try lah buat beberapa ujian macam tu, yang mana untuk pengguna social media, pakai wifi dan juga data. Refresh rate tu saya setkan always on 120Hz, pakai resolution Full HD Plus kan. Buat lain movie, TikTok, lepas tu social media lain. Total screen on time tu cecah 8 jam lebih, hampir 9 jam. Dan saya tukar pula lah guna resolution yang paling tinggi, Reliability Quad HD Plus macam tu, still pakai setup yang sama, on data 24 jam tanpa wifi. Refresh rate pula saya setkan 120Hz always on untuk pengguna social media, kamera apa semua. Total dapatlah lebih kurang dalam 7 jam lebih macam tu. Kalau mau fokus dekat gaming tu, dapat screen on time lebih kurang dalam 4 jam lebih macam tu. Tapi jangan risau lah, nak charge pun tak lambat sangat sebab dia support 67W turbo charging, lebih kurang 50 minit lah untuk full chargekan phone ni. Dan phone ni juga dia support wireless charging tapi sekitar 30W sahaja. Dari segi dia punya OS, sistem operasi, out of the box tu dah pakai MIUI 14 based on Android 13. Dia punya feel experience tu lebih kurang sama je macam previous model, tak ada apa yang special lah. Banyak benda juga yang dia bagi, banyak benda yang korang boleh customize. Untuk software support tu saya tak pasti model ni berapa tahun dia dapat, tapi biasanya kalau kita tengok model lain tu dapatlah dalam 2-3 tahun untuk OS update.
So, kita dah pun tengok spek yang ada dekat dalam model ni. Mungkin korang tertanya, kenapa Poco F5 Pro ni dia punya spek, dia punya design tu lebih kurang sama macam Redmi K60 yang dilancarkan dekat pasaran China. Actually kan, sifat Poco ni memang macam tu tau. Diorang suka rebrand balik model-model Xiaomi yang lain yang tak masuk dekat pasaran global ni tau. Contohnya macam Poco F5 Pro ni, diorang rebrand Redmi K60 dengan kapasiti bateri yang diorang drop sikit dekat Poco F5 Pro. Dan untuk Poco F5 pula, tak silap saya, dia rebrand Redmi Note 12 Turbo Edition. Tapi tak apalah, sekarang ni macam mana dari segi harga. Untuk Poco F5 Pro ni ada 3 varian harga dia. Korang tengok dekat skrin sekarang. Manakala untuk Poco F5 tu lebih murah lah. So macam mana? Korang rasa berbaloi tak korang beli ataupun korang upgrade Poco F5 series ni? Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.